Mohon untuk berdiri. Sidang hadirin dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusia Ketua WIT Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Rahmat dan barisan ahli majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusia Tuan Haji Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Yang Berusia IR Insinyur Hajah Nazir Shimah binti Muhammad, Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 1 Palang 2022 pada pagi ini dimulakan dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan limpah rahmat-Mu kami mohonkan, dengan hidayah dan pertolongan-Mu kami rayukan, dengan kudrah dan iradah-Mu kami harapkan, barang apalah kiranya jadikan majlis mesyuarat kami ini sesuatu yang berfaedah dan berkebajikan demi menyempurnakan tanggungjawab bagi menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya Allah, Ya Dzal Fadli wal Ihsan, tukarkanlah hubungan baik antara kami sekalian. Berilah hidayah akan kami ke jalan yang mendapat keridhaan. Jauhkan dari kami akan segala rintangan dan kesukaran dalam melaksanakan tugas-tugas dan kerja-kerja harian, supaya kami berjaya dalam semua rancangan dan pekerjaan hingga tercapai segala matlamat dan wawasan. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, hapuskanlah dari kami segala sifat hasad dengki sesama sendiri, sifat berdusta dan iri hati. Kurniakan kami akan sifat rajin bekerja dengan pandai kasih demi menjaga amanah, maruah agama dan kehormatan diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Berpindah kepada perkara dua, iaitu menerima kenyataan daripada Yang Berhormat Datuk Bandar dan seterusnya Yang Berhormat Datuk Bandar akan mempengerusikan mesyuarat bulanan bilangan 1/2022 dengan hormat takzim yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bandar raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Ketua WIP, Ahli Majlis serta barisan Ahli Majlis Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berusaha Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang berbahagia Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, ahli-ahli ex officio, barisan ketua-ketua jabatan serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, dengan penuh rasa kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di atas limpah kurnianya kita dapat hadir bersama-sama pada pagi ini bersempena dengan mesyuarat penuh MBJB yang pertama bagi tahun 2022. Seperti yang kita semua sedia maklum, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang di-Pertuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim, berkenan membubarkan Dewan Negeri Johor Darul Takzim yang ke-14 pada tarikh 22 Januari yang lalu. Justru saya mewakili seluruh warga MBJB ingin mengambil kesempatan untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Haji Hasni bin Muhammad, Menteri Besar Johor yang ke-18 dan seluruh barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor serta semua wakil rakyat atas kepimpinan dan khidmat bakti yang dicurahkan kepada negeri Johor ini, khususnya kepada Bandaraya Johor Bahru. Saya dan seluruh warga MBJB mendoakan agar pilihan raya negeri yang bakal berlangsung nanti dapat dilaksanakan dengan lancar serta mematuhi SOP-SOP pencegahan wabak COVID-19 yang telah digariskan. Bersempena dengan pilihan raya negeri Johor ini, saya ingin memaklumkan bahawa penggunaan dewan-dewan, premis atau apa-apa fasiliti milik MPJB bagi tujuan kempen, perjumpaan, mesyuarat atau lain-lain aktiviti berkaitan politik atau parti-parti politik adalah dibenarkan. Namun dengan beberapa syarat dan ketetapan. Pertama, segala aktiviti yang ingin dijalankan di dewan, premis atau apa-apa fasiliti milik MPJB adalah dibenarkan dengan syarat tiada logo, jata, ikon atau apa-apa perlambangan mana-mana parti politik dipaparkan sepanjang program berlangsung. Ini termasuk pemasangan logo atau ikon parti politik pada hiasan backdrop, gegantung, bendera atau lain-lain lagi bentuk hiasan di dalam atau persekitaran dewan atau premis MBJB. Kedua, penggunaan dewan atau fasiliti oleh mana-mana pihak adalah dibenarkan dengan syarat bayaran penuh kadar sewaan dewan mesti dibuat kepada pihak MPJB terlebih dahulu. Ini memandangkan dewan-dewan dan fasiliti MPJB adalah merupakan harta awam, maka penggunaannya perlulah bersifat umum untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat setempat. Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak dalam kemeriahan parti-parti politik yang akan turun berkempen dalam masa terdekat ini, segala peraturan berkaitan pemasangan bendera, gegantung, poster, iklan atau apa-apa bahan kempen hendaklah dipatuhi bagi memastikan ianya tidak menimbulkan kacau ganggu, risiko kemalangan atau kekotoran di persekitaran bandaraya. Pihak-pihak yang ingin memasang bendera atau iklan parti politik hendaklah mendapatkan kelulusan MBJB terlebih dahulu serta memastikan pemasangan adalah di kawasan yang telah dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya sahaja. Para hadirin yang dihormati sekalian, sepintas lalu saya ingin merumuskan berkaitan pencapaian prestasi kewangan MPJB
sehingga tempoh berakhir pada 31 Disember 2021. Untuk makluman semua, MPJB telah mencatatkan jumlah kutipan hasil keseluruhan sebanyak RM 389.61 juta, iaitu bersamaan dengan 78% dari sasaran kutipan hasil 2021. Hasil ini adalah terdiri daripada hasil cukai MPJB iaitu sebanyak 290.26 juta, hasil bukan cukai sebanyak RM 62.59 dan terimaan bukan hasil MPJB sebanyak RM 36.76 juta. Untuk makluman juga, jumlah keseluruhan perbelanjaan MPJB pada tahun 2021 pula adalah sebanyak RM 396.04 juta atau 78% dari sasaran perbelanjaan keseluruhan tahun 2021. Perbelanjaan keseluruhan ini merangkumi komponen perbelanjaan mengurus berjumlah RM 220.56 juta serta komponen perbelanjaan pembangunan sebanyak RM 175.48 juta. Dengan jumlah keseluruhan perbelanjaan ini, ianya menjadikan belanjawan MPJB tahun 2021 defisit sebanyak RM 6.43 juta. Memandang ke hadapan, bagi tahun 2022, usaha merealisasikan agenda post-pandemic recovery efforts akan digerakkan dengan lebih drastik bagi tujuan kesinambungan pembangunan bandaraya ini serta menghidupkan kembali suasana persekitaran ekonomi yang pesat dan kompetitif seperti yang kita nikmati pada tahun-tahun sebelum pandemik. Untuk makluman, antara projek signifikan yang akan dijalankan di Johor Bahru bermula tahun ini adalah projek Rapid Transit System Link atau RTS Link Johor Bahru, Singapura yang merangkumi pembinaan stesen RTS, depo, pengangkutan dan jajaran RTS, yakni biadak dengan jajaran keseluruhan RTS Link seluas 56.659 ekar. Projek RTS Link ini adalah merangkumi landasan sepanjang 4 km, iaitu 2.7 km di Malaysia dan 1.3 km di Singapura, yang menghubungkan Bukit Cagar di Johor Bahru dan Woodlands di Singapura. RTS Link adalah bertujuan untuk mengatasi kesesakan lalu lintas sedia ada di antara kedua-dua negara dan ianya dijadualkan bermula operasinya pada akhir tahun 2026. Apabila siap kelak, waktu operasi RTS Link akan bermula dari jam 6 pagi sehingga 12.30 malam dengan mengambil masa perjalanan tren selama 6 minit serta boleh memuatkan kapasiti penumpang seramai 10,000 orang sejam sekali. Projek ini dijangka memberi impak besar terhadap lanskap pembangunan negeri Johor selain merancakkan kegiatan ekonomi di pusat bandar Johor Bahru. Selain itu, MPJB akan melaksanakan cadangan projek menaik taraf dan mengindah lanskap di pintu masuk antarabangsa CIQ Johor Bahru yang melibatkan kawasan sekitar CIQ, Jalan Sultan Iskandar dan Jalan Singapura Johor Bahru. Cadangan projek ini juga adalah merupakan salah satu perancangan yang telah ditetapkan di dalam Plan Induk Lanskap MPJB. Untuk makluman para hadirin, tempoh pelaksanaan cadangan projek ini adalah selama 5 tahun, iaitu bermula pada tahun 2022 hingga tahun 2027 yang akan dilaksanakan secara berfasa dengan anggaran kos keseluruhan berjumlah RM 11.86 juta. Komponen-komponen kerja di dalam projek ini adalah merangkumi kerja-kerja menaik taraf komponen lanskap kejur seperti papan tanda, pintu masuk, kemasan, perabot lanskap dan pillar of vision serta pengindahan kawasan dengan penanaman pokok teduhan, pokok renek dan tanaman penutup bumi. Sebagai sebuah bandaraya yang merupakan pintu masuk utama antarabangsa di selatan tanah air, imej dan persekitaran pintu masuk adalah elemen penting yang melambangkan muka hadapan negara. Namun begitu, usaha ini tidak akan berhasil tanpa mendapat sokongan dan kerjasama yang kukuh dari semua pemegang taruh pusat bandar Johor Bahru, termasuk pemilik-pemilik bangunan
yang telah dikenal pasti sebagai mercu tanda berhampiran pintu masuk CIQ Johor Bahru. Sehubungan itu, MPJB ingin memohon kerjasama dari semua pihak berkepentingan serta pemilik-pemilik bangunan bagi bersama-sama menyokong inisiatif ini dan seterusnya melaksanakan penambahbaikan imej bangunan sebagai langkah persediaan apabila pintu masuk Malaysia, Singapura dibuka kembali seperti biasa kelak. Besarlah harapan pihak Majlis Agar Bangunan di kawasan MPJB umumnya serta pusat bandar khususnya dapat ditransformasikan dengan pencahayaan bangunan yang lebih menarik dan menceriakan suasana waktu malam di bandar ini. I firmly believe that the foundations, plans and actions that we are laying today will be the pillars of strength from where we launch towards the global prominence of Johor Bahru in the near future. Para hadirin yang dihormati sekalian, berdasarkan tindakan penguatkuasaan dan semakan dari semasa ke semasa, MPJB mendapati sejak Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dijalankan, pengusaha premis aktiviti perniagaan jenis hiburan telah mula membuat permohonan lesen perniagaan melalui lesen aktiviti restoran, kafe atau menjual makanan dan minuman. Hal ini membimbangkan serta menimbulkan keraguan kerana aktiviti sebenar di premis didapati tidak sama seperti apa yang dimohon serta telah melanggar SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Semua sedia maklum, sehingga kini aktiviti pub atau kelab malam masih tidak dibenarkan beroperasi dan pihak pengusaha premis aktiviti ini telah mengambil peluang dengan mengemukakan permohonan lesen baru melalui aktiviti restoran atau menjual makanan dan minuman agar premis dapat kekal beroperasi. Kesalahan yang dilakukan oleh pihak pemilik premis terbukti melalui serbuan dan operasi yang dijalankan oleh pihak berkuasa seperti PDRM dan MPJB sendiri hampir setiap hari. Aktiviti yang dijalankan di premis adalah lebih berbentuk hiburan dan pub atau bar, manakala penyediaan makanan dan minuman atau restoran adalah hanya sebahagian kecil dari fokus premis, operasi premis tersebut. Hal ini adalah amat membimbangkan kerana ianya seolah-olah memberi tanggapan pihak berkuasa memberi jalan dan kebenaran kepada pengusaha premis hiburan untuk beroperasi. Sehubungan dengan itu, bagi mengelakkan sebarang permasalahan timbul di kemudian hari, MPJB berpandangan perincian dari segi cara mengurus dan memproses permohonan lesen untuk aktiviti di dalam kategori hiburan perlu diperhalusi bersama dengan pihak berkuasa lain yang terlibat agar penyalahgunaan lesen tidak berlaku. Ia mungkin boleh dilaksanakan melalui pengenalan pecahan kategori lesen, iaitu aktiviti restoran yang mempunyai aktiviti hiburan atau tidak, serta pengenalan struktur proses kerja ketika memproses permohonan lesen perniagaan dan iklan agar kawalan masih dapat dilakukan oleh pihak berkuasa. Saya juga berpendapat bahawa ini merupakan salah satu peluang bagi semua PPT, pihak pejabat daerah, PDRM serta agensi penguatkuasa lain bersama-sama dalam menyelaras serta menyeragamkan proses kerja serta tindakan penguatkuasaan agar tiada ruang penyalahgunaan lesen berlaku kelak. Menyentuh isu lain, dimaklumkan bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina kali ini, MPJB telah meluluskan sebanyak 29 lokasi bazar Tahun Baru Cina kategori trade yang melibatkan anggaran 84 buah petak letak kereta serta 14 lokasi bagi kategori penjaja yang melibatkan anggaran 60 buah petak parkir bergazet dan kawasan-kawasan lapang dan persendirian. Seperti lazimnya, semua penganjur adalah diingatkan untuk menjaga kebersihan kawasan perniagaan dari sebarang bentuk kekotoran atau pencemaran serta mengamalkan SOP pencegahan COVID-19 di kawasan penganjuran bazar. Selain itu, saya turut ingin memaklumkan bahawa MPJB telah membuka permohonan penganjuran bazar Ramadan dan Aidilfitri bermula 13 Januari hingga 15 Februari ini. Maklumat lanjut berkaitan syarat-syarat permohonan boleh didapati menerusi Jabatan Pelesenan MPJB. Para hadirin yang saya hormati sekalian,
pada tahun 2021, MPJB telah mencatatkan penurunan kes demam denggi, iaitu sejumlah 622 kes demam denggi direkodkan berbanding 4,078 jumlah kes pada tahun 2020, dengan tiada kawasan yang diisytiharkan sebagai kawasan hotspot demam denggi dalam kawasan MPJB. Pada tahun 2022 pula, iaitu sehingga minggu Epid 3, MPJB mencatatkan sebanyak 29 kes demam denggi berbanding 115 kes mengikut minggu Epid yang sama pada tahun 2021. Walaupun MPJB mencatatkan penurunan kes pada tahun 2021 dan masih merekodkan tren penurunan kes pada awal tahun ini berbanding tahun sebelumnya, MPJB komited untuk terus mencatatkan penurunan kes dan memastikan jumlah kes demam denggi di kawasan MPJB ini dalam keadaan terkawal dengan menjalankan aktiviti kawalan pencegahan di kawasan-kawasan berisiko tinggi. Tambahan lagi, aktiviti search and destroy kawasan pembiakan nyamuk Aedes mengikut norma baru kini sedang kiat dijalankan di zon-zon ahli majlis bagi menggalakkan orang awam menjalankan aktiviti pembersihan terutamanya di premis sendiri. Pada tahun ini juga, MPJB bersama-sama Jabatan Kesihatan Negeri Johor akan melaksanakan pelepasan nyamuk berwolbachia di kawasan MPJB yang terpilih bagi tujuan menggunakan kaedah baru di dalam kawalan wabak denggi. Pemilihan kawasan ini akan dibuat berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Aktiviti ini adalah kesinambungan dari kerjasama yang dijalankan oleh MPJB dan Jabatan Kesihatan Negeri Johor di dalam menyiapkan sebuah insektorium bagi tujuan melepaskan nyamuk berwolbachia di kawasan Johor Bahru. Para hadirin yang saya hormati sekalian, sebagai langkah membantu meringankan beban yang dihadapi warga bandaraya, saya ingin mewar-warkan berkaitan pelanjutan tempoh diskaun bagi bayaran kompaun letak kereta MPJB sehingga 31 Disember 2022. Ini bermakna mana-mana kompaun letak kereta yang dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran atau Perintah Lalu Lintas Jalan akan diberi tawaran diskaun sebanyak 80% sehingga 31 Disember tahun ini. Pembayaran boleh dilaksanakan melalui semua kaunter utama dan cawangan MPJB, kios serta bayaran atas talian melalui sistem e-Hikmat. Saya juga ingin mewar-warkan berkenaan program terkini yang akan dilaksanakan oleh MPJB dalam masa terdekat. Bersempena dengan semangat dan azam tahun baru untuk mengekalkan kesihatan dan kecergasan warga bandaraya, MPJB akan menghidupkan semula program JB Wake Up Car Free Day yang telah sekian lama ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Program Car Free Day kali ini masih diadakan di sekitar bangunan MPJB Jalan Datuk On, namun dengan sedikit perubahan laluan untuk aktiviti berjalan kaki, larian santai, berbasikal dan lain-lain lagi agar warga bandaraya dapat menikmati keindahan dan tarikan terkini yang berada di pusat bandar Johor Bahru ini dengan suasana tenang dan selamat. Pelaksanaan Car Free Day ini sudah pasti akan diadakan dengan pematuhan SOP pencegahan COVID-19 yang berkuat kuasa dan segala ketetapan penganjuran serta maklumat terkini akan diwar-warkan dari semasa ke semasa melalui media sosial MPJB. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada barisan ahli majlis dan seluruh warga bandaraya Johor Bahru yang berbangsa Tionghoa. Semoga dengan sambutan Tahun Baru ini mengeratkan lagi hubungan persahabatan dan persaudaraan serta menghidupkan suasana keluarga Malaysia di kalangan warga bandaraya Johor Bahru. Setakat ini sahaja ucapan saya pada pagi ini. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Berpindah kepada perkara 3, mengesahkan penyata mesyuarat penuh bilangan 11 Palang 2021 bertarikh 30 Disember 2021.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadul ma'fi syai'un fil ardh wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bandar raya. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar seperti biasa membawa usul penyata mesyuarat penuh bilangan 11 balang 2021 yang bertarikh 30 Disember 2021 bagi diterima dan diberikan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Jayasrin Lelaki Gopal menyokong usul tersebut. Penyata mesyuarat penuh bilangan 11 2021 bertarikh 30 hari bulan Disember 2021 setuju diterima dan diluruskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 4, mengesahkan penyata-penyata mesyuarat sebagaimana di bawah ini jika dipersetujui bagi diluruskan. Perkara 4.1, menerima penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 27 bulan Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah berfungsi, saya Rafi Fani. Usul supaya nyata jawatankuasa kewangan perkara am dan 1 Palang 2022 tarikh 2 Januari 2022. Untuk fungsi saya Menteri alias menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kewangan dan perkara am bilangan 1 2022 bertarikh 27 hari bulan Januari 2022 setuju diterima dan diluruskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.2, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 19 bulan Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Nizam Syah Bagitus membawa usul supaya menyatu jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 19 Januari 2022 bagi diterima dan diluruskan. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan program Bandar Selamat dan Lalu Lintas bilangan 1 2022 bertarikh 19 Januari 2022 setuju diterima dan diluruskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.3, menerima penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 19 bulan Januari 2022. Datuk Pengerusi, saya Fahmi Sulung, membawa usul supaya penyata jawatankuasa kesihatan pelancongan dan alam sekitar bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 19 Januari 2022 bagi diterima dan diluruskan. Assalamualaikum. Saya Zulkifli Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa kesihatan, pelancongan dan alam sekitar bilangan 1 2022 bertarikh 19 Januari 2022 setuju diterima dan diluruskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.4, menerima penyata jawatankuasa pelaksanaan bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 23 bulan Januari 2022. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Jayasrin Lelaki Gopal membawa usul supaya penyata jawatankuasa pelaksanaan bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 23 hari bulan Januari 2022 bagi diterima dan diluruskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Yahya bin Jaafar menyokong usul tersebut. Terima kasih. Penyata jawatankuasa pelaksanaan bilangan 1 2022 bertarikh 23 Januari 2022 setuju diterima dan diluruskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.5, menerima penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 20 bulan Januari 2022. Yang Amat Datuk Pengerusi, saya Abu Talib bin Alias membawa usul supaya penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1/2022 bertarikh 20 Januari 2022 bagi diterima dan diluruskan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa pembangunan bilangan 1 2022 bertarikh 20 hari bulan Januari 2022
7 diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Berikutnya perkara 4.6 menerima penyata jawatankuasa taksiran bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 20 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Faizal Abdul Rahman membawa usul supaya penyata jawatankuasa taksiran bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 20 hari bulan Januari 2022 bagi diterima dan diluluskan. Terima kasih. Saya Zulkifli Sulaiman menyokong usul tersebut. Penyata jawatankuasa taksiran bilangan 1 2021 bertarikh 20 Januari 2022 7 diterima dan diluluskan tanpa pindaan. Seterusnya perkara 5 membentangkan penyata palang minit mesyuarat sebagai makluman. Perkara 5.1 penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1 Palang 2020 bertarikh 12 hari bulan Januari 2022 dan penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 2 Palang 2022 bertarikh 23 hari bulan Januari 2022. Penyata jawatankuasa pusat setempat OSC bilangan 1 2022 bertarikh 12 Januari 2022 dan bilangan 2 2022 bertarikh 23 hari bulan Januari 2022 diterima sebagai makluman. Assalamualaikum. Yang berhormat Datuk Musi, saya Deti Danariah Diki Basiran membawa usul supaya mesyuarat penuh bilangan 1 Palang 2022 bertarikh 31 hari bulan Januari 2022 ditangguhkan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Bakar bin Ali menokong usul tersebut. Kita masuk kepada agenda 6, perkara 6, usul penangguhan. Usul penangguhan, disilakan. Maaf. Yang berhormat Datuk Musi, saya Deti Danariah Diki Basiran membawa usul mesyuarat supaya mesyuarat penuh bilangan 1 Palang 22 bertarikh 31 hari bulan Januari 2022 ditangguhkan. Yang berhormat Datuk Pengerusi, saya Haji Bakar bin Ali menyokong usul tersebut. Dengan itu, mesyuarat penuh bilangan 1 2022 bertarikh 31 Januari 2022 ditangguhkan. Seterusnya perkara 7, ucapan penangguhan ahli majlis dipersilakan. Selamat sejahtera, salam Bandaraya. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman Datuk Bandar Johor Bahru. Yang berusaha Tuan Haji Miswan bin Yunus Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berusaha Puan Haja Najatu Tima binti Muhammad Timbalan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Tokma, Ketua WIK Majlis Bandaraya Johor Bahru, serta barisan rakan-rakan ahli-ahli majlis, ahli ex-official, ahli-ahli majlis, pemerhati, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai dan rakan-rakan media, serta para hadirin yang saya hormati. Saya berasa amat gembira kerana diberi peluang untuk mengucap di Dewan yang mulia ini. Kesempatan ini akan saya gunakan sebagai ahli Majlis Johor Bahru Juta untuk menyampaikan ucapan tahniah dan terima kasih kepada seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru yang telah berusaha dan memberi sokongan kepada Johor Bahru Juta terletak di bahagian utara Bandaraya Johor Bahru. Saya bersama barisan jawatankuasa penduduk Johor Bahru Juta amat berterima kasih atas kerjasama dan bantu gerak kerja daripada semua yang terlibat untuk menjayakan aktiviti kemasyarakatan dan juga program kebajikan seperti gotong royong serta menyampaikan bakul mamuk pada penduduk yang terkesan semasa PKP yang lalu di Johor saya. Izinkan saya menyampaikan serangkap pantun sebagai tanda penghargaan kepada warga kerja MPJB yang bersama saya dalam program dan
gerak kerja di Zon Osin Duta. Letih berjalan di tengah pekan, sehingga bersebentar di gerai State City. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan hati. Saya akan terus bersama ahli-ahli jawatankuasa penduduk Zon Osin Duta dalam merancang dan menyusun aktiviti kemasyarakatan, juga tidak ketinggalkan menambah baik kemudahan awam di sekitar zon kami. Kami akan berusaha dalam mendapatkan penglibatan semua peringatan lapisan penduduk di zon ini supaya bersama mewujudkan satu suasana kehidupan yang sejahtera dan lestari di Zon Osin Duta. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, ingin juga saya menyampaikan pandangan dan idea di pembangunan sekitar pusat bandaraya Johor Bahru. Saya terpanggil untuk menyuarakan sedikit balun balas daripada rakan-rakan persatuan NGO dan pemimpin tempatan keluarga bandaraya saya. Juga bergerak tegas di beberapa persatuan dan pertubuhan NGO, maka tidak lari daripada berdialog bersama ahli-ahli persatuan ini, juga bertempat dengan tugasan dan tanggungjawab saya sebagai seorang ahli majlis, supaya menjadi perantaraan, iaitu sebagai mata dan telinga untuk majlis bandaraya dalam semua isu-isu setempat. Perkara yang ingin saya sentuh di sini adalah faktor hasil pendapatan peniaga di pusat bandaraya amat berkesan. Sama dah yang berniaga di dalam kompleks pusat pembeli bela yang besar ataupun kedai-kedai individu, keadaan ekonomi yang lesius kerana tindakan penunjuk negara jiran daripada Singapura ataupun kuasa membeli daripada rakyat kita yang bekerja di sana. Maka sudah tentu sokongan membeli daripada warga kita sendiri harus dipentingkan. Saya melihat potensi daripada projek landscape Sungai Cegek serta kerja naik taraf Jalan Wong Apok ini mempunyai daya tarikan perancang dengan nafas baru untuk merancangkan kebalik sektor ekonomi, terus utamanya di pusat bandaraya. Projek ini sudah berada pada kadar yang hampir siap sepenuhnya. Saya menyuruh supaya inisiatif komersial dan kebudayaan dirancang untuk menggemarkan kegembiraan pusat bandaraya Johor Bahru. Saya bercadangkan supaya diwajibkan semua pusat medan selera jalan bukuan seperti di tahun 80, di mana bermacam jualan makanan tempatan Poland Johor ada dijual. Ini akan dapat menarik pelancong tempatan untuk beriak dan sambil menjambut selera di sepanjang Sungai Cegek yang mempunyai sebagai landscape dan bencul tanda yang menarik dengan adalah pusat medan selera baru ini dan juga bazar keras Johor Bahru. Sudah tentu pusat bandaraya akan menjadi semula tumpuan bagi warga kota untuk melihat bersama ahli keluarga. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita sedia, baru kita telah memasuki tahun baru 2022.
Saya ingin menyuruh supaya perkhidmatan kaunter bergerak di aktif dan beroperasi di kawasan perumahan dan komersial supaya warga kota dapat menjalankan kewajipan mereka membayar cukai harta dan lain-lain pembayaran tanpa datang ke pejabat MPJB. Itu juga dapat mengawal perjalanan sosial kita. Mereka bertumpu di pejabat MPJB. Tidak lupa juga ini merupakan cara pembayaran atas talian untuk warga kota yang mempunyai kemahiran melayas ramban Bersatuan Kerajaan Johor seperti ramban T5. Ini akan dapat meningkatkan pungutan hasil MPJB dan memberi keselesaan kepada bayaran cukai MPJB. Pada masa yang sama, dapatkan menggalakkan timbulan orang ramai di satu tempat. Kita masih ingat, kita masih menghadapi penularan COVID-19. Kita harus sentiasa berwaspada dan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak KKM dan terus hidup dengan norma baru serta risiko sebagai varian baru yang mungkin ada wajib. Akhir sekali, saya percaya kehadiran rakan-rakan ahli majlis bersama kepimpinan yang berhormat Datuk Bandar akan dapat membawa kejayaan demi kejayaan agar Bandaraya Johor Bahru menjadi sebuah bandaraya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan lestari bersama-sama. Lah kita bergerak pelaparan 5 bintang MPJB dalam memberikan perkhidmatan dan tabir urus terbaik kepada warga Bandaraya Johor Bahru. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tahun baru kita kepada rakan-rakan ahli majlis dan para hadirin yang berbangsa Tionghoa. Agar tahun baru Cina ini yang merupakan tahun harimau akan membawa kesejahteraan, kesihatan dan kemakmuran untuk kita semua dan seluruh keluarga Malaysia. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Datuk Bandar, Barisan Ahli Majlis, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, ahli-ahli ofisio, para pemberita, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mesyuarat bulanan bilangan 1 Palang 2020 pada pagi ini, 2022 pada pagi ini telah pun selesai. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Datuk Bandar akan meninggalkan Dewan. Sidang hadirin dipohon untuk berdiri.